For more than a century, pepper has been strongly associated with Malaysia. Today, pepper is one of the main agricultural products of the country, with Sarawak, the land of the Hornbills, being the biggest contributor. Pepper and Hornbill's land is a fragrant addition to any dish and has made a name for itself in the global spice market and has become a household brand. An hour's drive away from Sergei lies Bintangor, a small town that used to be called Binatang, which means animal in Bahasa Malaysia. The name was officially changed in 1984 by our Honorable Tun Taib Mahmud. Episode 5, Responsibilities. Bintangor is famous for its sweet and sour oranges, which has become its official symbol, and a landmark was erected along the waterfront, known as the Green Orange. The rich soil of Bintangor attracted approximately 300 Fuchao families to settle in the small town back at the start of the 20th century. Keong, following the footsteps of the enterprising Fuchaos, is a prominent businessman who contributed to the Sarawakian pepper industry. He purchased quality raw peppercorns from farmers and resold them to other traders as well as manufacturers, who then produced consumer-grade pepper products. 我名是黄德强，所2000拉做到这种，我就是烧河椒咯。早阿时本有蒸河椒的，本是蒸几十年，特别调河椒本是一般是有艰苦啦，起落啊，落的时间落真济。这几年起个无起，直直落调河椒本是艰苦我諗嘛。起手做反正是艰苦，因為起手做呢種河椒直直起，啊諗本錢無夠，本是真艱苦。做嘅當今間呢本是艱苦，一般是燒了，自己燒。8塊，買仔個落到7塊半，不是了，一般是不是了鐳嘅做這行。但有嘅起時間下啦，會賺淡薄安尼啦，無講了嘅啦，有賺不有了嘅安尼做好椒啦。伊人去賣好椒了是愛現鐳啊，無現鐳伊人乜嘢賣好咯，了愛現鐳啊。再來了是愛現鐳賣，無現鐳伊人反正無愛賣。賣好椒貴一般是好椒貴不是少真濟。講伊河椒龜，佢嘅咧真嚴，有誒愛搞淡，較輕嘅價錢，但有嘅人伊無愛就是賣平常嘅咯，就是再去外口安尼賣咯，我安尼款燒咯安尼咯，伊人有誒無愛再去河椒龜就是安尼咯，因為河椒龜有嘅咧 A、B 嘅 C 嘅話價錢嘛，伊人有誒無愛。肥料本是直直去河椒落，肥料用水了無落。直直起哦，好彩有河椒龜啊，河椒龜伊人本是有分淡薄嘅農民啦，真理裏邊真貼肥料淡薄，藥水淡薄安尼，河椒龜有真貼農民，無講大嘅有分掉啦，伊有嘅有啦，是個第六層啊，迄河椒龜啊，種迄個農民嘅啊，100幾萬哦，迄種哦。Kebun kami di Menoludian ada Enturga, kebuah ada kami tu tusah lah nguliah kau tay beka beli baja kami tusah utai kelalu mar magang ba dijual bala Cina di pasar. Pia beka kami beli keracuan cukup mar minta bantu perintah. Lepas perintah segi de sukung kami berari.
kebuah kanyual itu lawan untuk saku tu segi sama ngo tu kenya mah segi kaki tu keto laban dia ke kanyual kilang lebah kilang selama tu milih buah lada ngai nak ngegak geriat aku tu nak uliah geriat lada laban menua kami dia tanyu nak uliah nak ada nak jembuai belah tanah sedak nak untuk kak meda. Aku ngari ke kami batang merurun, kami orang ke Belada tau. Sigi merinsok, jalai merinsok. Lama kami udah Belada, lama udah. Tenada kita boleh beli. Laban harga lada tu nurun. Suam boleh beli, semua tain boleh beli. Racun boleh beli, cukup merinsok. Jalai ke kebun jai, jalai ke merurun, jalai tamak ngagai rumah panjai pun jai, nyalai kami tu minta tolong perintah mengagak jalai. Ngamik kami tu senang nganjung utai ke dijual kami. Ngamik utai ke dibeli kami pun senang kami nganjung. Minta tolong aku tu ngari ke kami batu merurun sate nak badai. Nyok mah entai uliah nulung kami bala perintah ya. Nulung nikai ke harga lada. Kelebih mana harga are kuda ya. The nearest Malaysian pepper board is located in Serike. The MPB is tasked with the responsibility of providing guidance and support towards the entire pepper industry in Sarawak. Salam sejahtera, saya Basil Linang. Saya merupakan Ketua Pejabat Cawangan Lembaga Lada Malaysia, Cawangan MPB Sarike. Okey, di MPB Sarike kita melaksanakan beberapa tugas. Yang pertama berkenaan dengan pengembangan. Pengembangan ni tugas utama mereka adalah memberi tunjuk ajar kepada pekebun yang mana penggunaan racun, baja dan juga sebagai membuat verifikasi sebelum kita memberi bantuan kepada pekebun-pekebun yang layak mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, kita juga melaksanakan aktiviti pemprosesan lada bagi loji kering dan basah yang mana terdapat selain daripada Sarike, terdapat juga di MPB Sibu dan juga di Ibu Pejabat. Yang ketiga, kita ada menyediakan perkhidmatan penyelidikan yang mana kita membuat analisis berkenaan dengan grade lada, memantau sampel lada seperti kelembapan, benda asing, biji ringan, ketumpatan pukal yang kita laksanakan. Yang keseterusnya, aktiviti perdagangan di mana melibatkan aktiviti pembelian lada, jualan ekspor produk pukal, runcit, serta pengurusan stok dan juga store. Dan yang terakhir, kita di MPB Sarike juga melaksanakan aktiviti pembangunan pasaran dan perniagaan yang mana melibatkan aktiviti seperti menyertai aktiviti galakan pasaran, promosi pasaran untuk mempromosi lada dan meningkatkan penggunaan industri lada. Untuk makluman juga, MPB Sarike merupakan antara penyumbang utama kepada industri lada ini. Berikutan kebanyakan penanam lada di Sarawak ini tertumpu di bahagian Sarike, di Julau, di Pakan macam itu. Jadi sedikit sebanyak memberi pentingan juga kepada MPB Sarike ini yang mana menyumbang kepada industri lada secara keseluruhannya. Antara cabaran yang kita hadapi sekarang adalah berkaitan dengan harga lada yang rendah lah. Itu sememangnya memberi impak yang besar kepada pekebun secara keseluruhannya. Namun melalui MPB kita berusaha untuk mengawal harga lada tersebut supaya sedikit sebanyak memberi sedikit manfaat kepada pekebun lah. Selain daripada itu, MPB juga menyediakan bantuan-bantuan khusus yang mana memberi manfaat kepada pekebun. Antaranya adalah skim tanaman baru lada. Yang kedua, peralatan pertanian seperti spara-sparata, pelerai lada, pelantar jemuran dan pengipas lada. Selain daripada itu, kita juga menyediakan kemudahan jalan ladang, membina jalan ladang kepada pekebun-pekebun untuk memberi kemudahan kepada mereka dalam mereka mengangkut input pertanian kepada ke kebun dan juga mereka mengangkut keluar hasil tanaman mereka untuk dijual kepada kita. Nama saya Muhammad Anak Batang, kampung saya dari Mengurian Hulu Sugai, Pakan. Saya hari ini menjual buah lada putih yang selebih dari yang saya jual dari bulan yang lepas lah. Saya ada menanam lada kurang lebih 10 tahun yang lalu.
dan saya ada menanam sebanyak 1.200 pokok lada lah. Kebanyakannya saya membuat lada hitam, tapi tahun ini saya banyak buat lada putih lah yang saya jual tadi itu. Sebab lada ni dia memerlukan panas dan hujan yang betul lah. Kalau musim dia ngam, kita memberi dia baja, dia dapat mengeluarkan macam saya selalu jual 1 tan lada putih dan 1 tan lada hitam. Masalah ada dia kulat dan serangga lah, tapi serangga yang biasa lagi itu yang makan bunga dia. Kalau ada ulat sikit-sikit saja. Kalau ulat saya selalu pakai racun Alika dan ada lagi racun lain yang lebih murah lah untuk kegunaan tambahan dia. Tapi mula-mula saya memang pakai racun serangga sikit-sikit lah. Saya 3 tahun yang lepas memang selalu datang sini. Saya jual sebab dia harga memang lebih bagus dari kedai Cina lah. Macam yang di pasar dia punya harga memang ada lebih bagus. Ada turun RM1 ini macam. Di sini ada tinggi RM1 lah. Dan sini kalau alat penimbang dia kita rasa dia ngam lah. Kalau di kedai itu kita tidak garanti. 2 tahun ini saya belum ada dapat bantuan apa-apa, tapi saya tengok orang lain ada banyak yang dapat dari segi baja dan racun juga ada, tapi saya belum dapat. Saya haraplah kalau saya mau minta bantuan, saya harap orang dapat pertimbangkan lah. Okey, sekarang kita di gudang. Gudang ni tempat kita penyimpanan lada. Di sini kita membeli lada dari pekebun. Di sini gudang utama dan ini bahan mentah. Lada yang kita beli daripada pekebun. Selepas pekebun sampai ke sini, kita akan mulakan proses penggredan lada. Okey, lada ni lada hitam. Lepas kita timbang, kita catatkan berat. Lepas tu kita akan lakukan penggredan. Okey. Sekarang kita akan gradekan lada dia. Kita akan ambil dia mengikut 3 diagonal tempat lah, melintang, melalui berat ni kita tahu grade lada yang kita beli. Sekarang dia punya bidi 526. So, grade dia adalah FAQ. Lepas ni kita akan keluarkan nota pembelian lada untuk proses pembayaran. Pada musim lada yang masak, biasa dia pembelian kita sehari mencecah 30 tan. Dan sekarang ni berkurangan memenangkan musim menuai lada telah selesai. Saya adalah penyelia bagi unit perkhidmatan, perkilangan dan penyelenggaraan. Aktiviti yang kami jalankan adalah pemprosesan lada. Lada yang diproses adalah lada bagi pengeksport MPB dan pengeksport luar. Pemprosesan lada dia terbagi kepada 3 jenis, iaitu pemprosesan cucian. And then kita ada cucian kering dan basah. And then kita ada pencucian kering dan terus melalui pengeringan oven. Di sini kita adalah tempat feeding untuk memasukkan raw material, lada mentah, dan kita akan melalui proses komponen-komponen lain. Di sini komponen ini ada mempunyai magnet bagi mengasingkan paku, bahan logam yang terdapat dalam raw material. Kemudian dia akan dibawa kepada komponen atas untuk mengasingkan biji lada yang bertangkai, sampah seperti tali, kertas, kayu dan lain-lain lah. Kemudian dia akan bawa kepada bahagian dry stoner. Dry stoner ini berfungsi untuk mengasingkan batu-batu yang terdapat dalam lada. Dalam setiap mesin tu dia ada pipe untuk mengasingkan debu halus. Ini untuk mengasingkan tangkai lada,
biji lada yang bertangkai, tali dan sepihan kayu. Di sini dia ada pengasingan debu lada, and then dia punya kulit kering. Di sini dia akan mengasingkan biji lada yang masih mempunyai tangkai. Selepas itu dia akan, jika pemprosesan melibatkan cucian kering dan basah, fungsi washer dan whizzer ini adalah untuk membersih lada, membuang kulat pada biji lada, dan akan dibawa oleh whizzer, akan dimasukkan ke dalam oven dry. Pengeringan oven adalah menggunakan pembakaran diesel untuk menghasilkan haba untuk mengeringkan lada. Dia akan dilaraskan kepada suhu-suhu tertentu untuk bagi grade lada yang diproses lah. Selepas pengeringan, dia akan pergi ke produk utama. Di sinilah kan discharge untuk produk utama lah. Bagi ini adalah biasa untuk packing yang menggunakan jenis bulk bag. Kalau kita packing untuk bungkusan yang lebih kecil, kita akan menggunakan alat lain lah, dan alat timbang sekali. Hari ini kita akan buat pembentangan untuk analisa magma fizikal. Jadi pertama sekali, bila penerimaan sampel tersebut daripada pihak pengeredan, pihak MAMA akan membuat inspection ataupun pemeriksaan terhadap kondisi lada tersebut. Selepas diperiksa lada tersebut tidak ada kelainan ataupun kecacatan semasa penerimaan, analisa akan dijalankan. Selepas pemeriksaan lada tersebut, pihak MAMA akan menjalankan analisa kimia intrinsik, iaitu kelembapan menggunakan FTNR. Ini adalah peralatan magma yang digelar FTNR, iaitu For Transform Near Infrared Spectroscopy, yang menggunakan infrared untuk mengesan konten dalam sesebuah benda, iaitu dari segi makanan. Jadi infrared ini adalah selamat dan tidak bersifat pemusnahan. Jadi ia adalah selamat untuk menganalisa jenis makanan sebab tidak bersifat pemusnah dan berbahaya. Selepas analisa kimia intrinsik selesai dijalankan, sampel tersebut akan dibagi kepada dua, iaitu sampel A1 adalah untuk analisis fizikal, A2 adalah untuk dikembalikan kepada eksporter. Ini adalah sampel A1 dan ini adalah sampel A2. Sampel A2 akan disimpan semula ke dalam plastik bag dan dikembalikan kepada pihak eksporter. Seterusnya, ini adalah sampel A1 dan akan dibagi kepada subgroup lagi, iaitu B1 dan B2. Bagi sampel B1 akan digunakan untuk analisa fizikal dan B2 akan dikembalikan semula kepada eksporter juga. Ini adalah sampel B1 yang akan kita gunakan untuk analisis fizikal. Sampel tersebut akan ditimbang dan akan direkodkan untuk analisa seterusnya. Seterusnya, untuk analisa ini kita akan mulakan analisa fizikal pertama, iaitu extraneous matter menggunakan keseluruhan sampel. Extraneous matter akan dijalankan analisa oleh Encik Thomas seperti yang demonstrasi sekarang. Ini adalah sampel extraneous matter yang akan kita gunakan, iaitu keseluruhan sampel B1 tadi. Extraneous matter adalah ujian analisa fizikal di mana benda asing akan diasingkan dan akan ditimbang bagi memastikan benda asing tersebut tidak melebihi spek yang diperlukan dalam sampel tersebut. Ini adalah contoh benda asing yang telah diasingkan menggunakan SIP 2 mm. Jadi benda asing ini adalah merangkumi batu, najis atau benda yang selain daripada lada ataupun paper berries. Ini adalah sampel selepas ujian analisa extraneous matter ataupun penentuan benda asing. Sampel ini akan digunakan untuk menjalankan analisa fizikal seterusnya, iaitu analisa penentuan beri ringan dengan lada hitam dalam lada putih, dan akhir sekali adalah bulk density ataupun ketumpatan lada. Sekarang kita akan membahagikan sampel B1 tadi kepada dua subsampel lagi, iaitu 50 gram untuk light berries digelar C1 dan selebihnya akan menjadi C2 yang akan digunakan untuk analisa bulk density dengan blackberries in white paper.
Untuk analisa blackberries in white pepper, ia akan dijalankan hanya bila sampel tersebut adalah lada putih ataupun white pepper only. Bagi sampel analisis blackberries in white pepper, ia dijalankan menggunakan 50 gram sampel juga. Ini adalah C1 untuk blackberries 50 gram dan ini adalah C2 untuk blackberries in white pepper. Dan terdapat tadi selebihnya juga digelar sebagai C2 yang dimana ia akan dikembalikan kepada eksporter. Bagi C2 ini, perbezaannya adalah selepas menjalankan analisa fizikal blackberries in white pepper, ia juga akan dikembalikan kepada eksporter. Jadi tidak ada beza, dua-dua menjadi satu sampel komposit yang sama. Bagi C1, sampel ini akan dijalankan di mana kondisi yang selamat dan mencegah apa-apa kemalangan semasa dipamah. Kerana ujian ini menggunakan isopropano di mana ia berbahaya dan boleh menyebabkan kebakaran. Sampel ini akan direndam di dalam 300 ml alkohol isopropano dan akan dicedok keluar bagi beri yang terapung. Bagi beri terapung tersebut, dia akan dikeringkan selama 60 minit dan akan ditimbang. Seterusnya, lada hitam yang di dalam lada putih tadi akan ditimbang dan untuk menentukan jumlah keseluruhan lada hitam di dalam lada putih. Akhir sekali, sampel yang dikembalikan kepada eksporter akan digunakan untuk menjalankan analisis sampel bulk density. Untuk analisa fizikal bulk density, ia adalah digunakan untuk menentukan jumlah berat lada dalam 1 liter silinder. Ini adalah analisis fizikal bulk density menggunakan silinder untuk 1 liter air, iaitu sampai di takat ini. Silinder tersebut akan ditimbang dan berat lada tersebut akan direkodkan dan silinder ini telah ditimbang dahulu sebelum lada tersebut dimasukkan dalam silinder 1 liter. Harapan kita supaya lada Sarawak ini akan terus berkembang dan menjadi pengeluar antara yang tertinggi di dunia, meninggalkan negara-negara yang lain. Dan itu bukan sekadar kita di Sarawak, malah akan memberi kebanggaan kepada seluruh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. The NPB works tirelessly to fulfill the demands of the pepper farming community in hopes that one day Sarawak's treasure will be able to boost our nation's overall economy. In the next episode, we shall address the concerns revolving around the future of Sarawak pepper and answer the question on everyone's mind. Will the next generation follow the footsteps of their ancestors?